Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Baik, kita tengok kitab kita, kitab panduan solat berjemaah, Tuan Guru Haji Saleh Haji Ahmad. Kita berhenti di muka surat 83, soalan yang kelima. Betul lah? Ada tanda? Ada. Baik, kita tengok 83, soalan yang kelima. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, soalan yang kelima, benarkah dalam keadaan tertentu makmum wajib mendahului imam? Soalan dia. Dari dalam kita solat berjemaah adalah beberapa keadaan ataupun ketika makmum kena wajib mendahului imam. Maksudnya tak boleh ikut imam. Jadi tak peliklah tuan-tuan, kita wajib taat kepada pemimpin, bukan semua. Dia la ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam melakukan maksiat kepada pencipta. Tak boleh. Sebab tu dalam Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah. Atii'ullah, taat pada Allah. Wa atii'ur rasul, taatlah pada rasul. Tapi taat pada pemimpin tu, ulil amri tu, dia tak buat ati'u. Wa ulil amri minkum. Dan kepada pemimpin kamu. Maksud dia apa? Tengok pemimpin tu, dia taat pada Allah dan Rasul ke tak? Kalau dia taat pada Allah dan Rasul, ya kita taat pada dia. Tapi kalau dia tak taat pada Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan pada dia. Sama juga imam pun. Imam tu imam pada kita, tapi kalau dia beberapa keadaan, kita tak boleh ikut dia bila dia salah. Jangan silap, ada setengah ustaz dia mengajar, dia sebut, dia kata kalau imam tambah rakaat kita ikutlah, kita wajib ikut imam. Salah tu. Imam tambah rakaat mana boleh ikut batal sembahyang kita. Bila imam tu tersalah, dimaafkan kalau dia tersalah, tapi kita tak boleh ikut dia sebab dah salah. Baik, kita tengok jawapannya. Ya, kadangkala makmum wajib mendahului imamnya, iaitu apabila imam duduk pada bukan tempatnya. Nampak? Bukan tempat disyariatkan dia duduk, tak boleh ikut imam. Kita kena dahului dia. Seperti ia duduk pada rakaat pertama atau rakaat ketiga. Rakaat pertama naik terus, tidak naik terus, duduk tahiyat awal rakaat yang kedua, ataupun rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga naik terus ke rakaat keempat. Yang kita duduk saat tu rakaat kedua, tidak, rakaat kedua kita duduk saat tahiyat awal, barulah kita naik rakaat yang ketiga. Jadi kalau dia duduk di situ, dia tersilap. Kadang-kadang tersilap. Sepatutnya situ naik terus, dia ingatkan tahiyat awal. Mana boleh duduk dengan dia? Berapa ramai orang yang silap tuan-tuan. Imam duduk, dia duduk dengan imam. Lepas tu dia pergi tegur imam. Mana imam nak tahu? Oh, soalan awal-awal ada dah. Sila ya, boleh. Ya. Imam duduk rakaat 3. Ya. Ya. Saya ikut juga. Lepas tu saya tambah satu rakaat. Macam mana? Duduk dengan imam, bagi salam dengan imam. Tak bagi salam lah. Bila imam bagi salam, saya bangun tambah lagi satu rakaat. Nanti dia jawab. Nanti dia jawab. Kita baca jawapan dalam ni. Saya baca lah ni muka surat ni. Tapi kita bagi suspend sikit lah. Suspender sikit. Kita tengok di sini dia apa jawapan dia. Baik. Jadi nak ceritanya, jangan duduk dengan imam. Saya jadi di masjid tinggi, macam tu lah sembahyang asar. Bukan aib pun imam lupa, biasalah. Sekali-sekala lupa tu biasa. Saya pun terlupa tuan-tuan sekali-sekala. Tapi kalau tiap-tiap kali sembahyang lupa, boleh berhenti lah kot.
Setiap kali sembahyang Zuhur asyik 5 ya, setiap kali tu boleh berhenti lah kot, resign lah. Ni kalau sekali-sekala silap itu biasa lah. Jangan pandang apa imam lupa, biasalah lupa. Betul tak? Sekali-sekala lupa tu ada lah. Nak buat macam mana? Macam saya sembahyang raya, takbir rakaat yang kedua tu saya terkurang, patutnya 5, saya buat 4. Jemaah bisim tu ya, apa ustaz ni takbir kurang apa semua. Jadi imam lah macam tu. Baik, jadi tuan-tuan, lepas pada tu saya kata saya tak mau jadi imam dah. Kadang-kadang buat macam mana, terlupa. Masjid Bukit Merah terlupa, dia pergi tegur imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tak perlu tegur, sembahyang sunat hayat saja. Imam terlupa, dia pergi tegur imam, dia tak puas hati. Dia tegur sampai imam terpaksa baca. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi kita tengok apa jawapan dia. Maka wajiblah makmum. Nampak wajib tu, wajib makna dia tak boleh. Maka wajiblah makmum mendahului imam, bukan sunat, bukan harus, wajib, dengan terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Wajib berdiri, jangan duduk di situ. Nanti kita tengok apa jadinya. Saya di masjid tinggi, imam duduk pada rakaat yang ketiga, semua pakat duduk. Lepas tu tengok, subhanallah, subhanallah. Mana imam tahu? Imam tengok, imam duduk perasan, mereka semua duduk. Kalau berdiri baru imam tahu, oh tak cukup. Betul tak? Gitu. Ini semua duduk dengan imam sekali, relax. Betul, duduk, subhanallah, subhanallah. Imam mana faham? Boleh. Baik, kemudian menunggu imam dalam keadaan berdiri jika ia sengaja duduk bersama imam. Ni soalan tadi tu. Nescaya batal lah solatnya. Batal. Itu sebab tu saya tengok dalam ni. Pasal apa batal? Kita sengaja menambah satu rukun. Mana ada rukun di situ? Imam duduk pasal lupa, tak apalah dia lupa, kita ingat. Kecuali kita pun mana satu kita duduk 50-50, itu tak apa, syak. Tapi kalau kita sebenarnya yakin tapi malulah nak naik syak, buat syak, itu batal. Kita yakin memang tak cukup, tapi malulah nak naik, aku buat syak jugalah. Itu batal. Allah Ta'ala tahu niat kita. Tapi kalau kita memang tak yakin lah, tak yakin sungguh, ataupun 50-50 tak yakin, tapi kalau kita berat, kita memang betul-betul yakin sungguh, ataupun 60-70% kita tahu memang kena naik atas, tapi kita tengok semua tak naik, tak mau naik dah. Itu masalah tu. Itu kata-kata mengaji. Sepatutnya bila kita dah yakin, kita naik terus, jadi perintis. Sebab itu masa sembahyang jangan ralik, fokus pada solat. Dia pasal apa jadi lupa tuan-tuan? Kena lupa ni daripada syaitan tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan saya sebut lupa? Tuan-tuan ingat ketika Nabi Musa dengan Nabi Yusha' bin Nun, masa mereka berjalan, Nabi Musa beritahu dah, kalau hilang ikan ni beritahu, di situ kita akan jumpa Nabi Khadir. Yang teman Nabi Musa tu Nabi juga, Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni dia nampak ikan tu hidup. Ikan tu hidup. Ikan yang dah dimasak untuk dimakan hidup, terjun balik dalam laut. Jadi ikan sebelah, orang kata ikan sebelah. Tengok ikan sebelah, one side fish kan, macam kena makan sebelah. Orang kata boleh jadi itulah ikan Nabi Musa. Ikan tu hidup balik, tapi dia terlupa nak beritahu Nabi Musa. Masa tu Nabi Musa tengah tidur, dia terlupa nak beritahu. Tapi dia kata apa? Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Dalam surah apa? Surah Al-Kahf. Tidaklah yang menyebabkan aku melupa melainkan syaitan. Macam mana syaitan bagi kita lupa? Dia main angan-angan. Angan-angan tu syaitan lah. Tuan-tuan tengah sembahyang main berangan. Tuan-tuan tengah sembahyang ingat bergaduh dengan bini tadi tu. Syaitan dah duduk pagi tu. Bila kita layan dia, memang lupa. Itu saja. Kita akan lupa. Kita fikir masalah. Yang duduk bisik-bisik tu syaitan lah. Ya'iduhum wa yumannihim. Dalam Quran sebut, syaitan menjanjikan kita dengan sesuatu dan memberikan kita angan-angan. Macam-macam. Dia bayangkan kita. Kita ingat balik kawan ni marah kita, kita ingat balik masalah nanti, kita ingat balik bos kata lagu ni, kita ingat balik kawan ni marah kita. Sembahyang kita duk teringat barang hilang. Barang masa sembahyang dia ingat barang. Jadi tuan-tuan, sebab tu masa sembahyang jangan layan apa yang mai bisik-bisik tu, bayangan-bayangan tu jangan layan. Fokus pada bacaan dan kelakuan kita.
Boleh lah. Kadang-kadang kita ada masalah yang berat, memang kadang dia ganggu sampai kita terlupa. Baik, tak apalah. Tapi jadi makna dia, kalau kita dah yakin imam tu salah, naik saja berdiri. Masa kita berdiri, kita tengok barulah imam tahu, oh salah rupanya, tak cukup lagi satu. Tapi banyak tempat kalau imam duduk, semua pakat duduk. Semua lupa tuan-tuan. Hebat betul. Semua lupa. Ya. Jangan tengok masa duduk, kena berdiri. Dia nampak ni. Nampak ni. Oleh yang demikian, makmum di atas sunat menyedarkan imam itu supaya ia qiyam dengan tasbih subhanallah. Nampak? Tengah berdiri tengok, bukan tengah duduk. Tengah berdiri kita tengok subhanallah. Bila subhanallah, imam boleh saja gerak sikit. Gerak sikit tengok di belakang. Boleh saja gerak, tak salah pun. Tapi jangan lebih sangat pula macam ni. Terkejutlah makmum. Sikit tu boleh je, sekadar dia nak tengok apa yang berlaku di belakang. Boleh. Kemudian sambil qasad zikir bagi makmum lelaki. Jangan subhanallah tu niat teguk, batal. Subhanallah niat berzikir. Subhanallah niat dia berzikir, jangan niat tegur. Tapi kalau dia baca saja tanpa niat apa, kebanyakan ulama kata tak batal. Boleh sebab dia termasuk dalam masalah semayang. Kalau sebut subhanallah tanpa niat apa-apa pun, tak apa, sah. Tapi sebaik-baiknya niatlah niat berzikir, bukan niat tegur. Sebab dalam semayang tidak ada interaksi. Jadi dia hanya niat zikir saja. Dan jika makmum perempuan disunatkan, sunat bukan wajib, sunat je tegur. Kalau tuan-tuan malas tegur, BP kat dia, tak apa, boleh je. BP imam tu lupa seorang-seorang, tak apa. Tuan-tuan naik, tuan-tuan mufraqah, tuan-tuan semayang seorang-seorang, boleh. Sebab tu yang senang tuan-tuan naik, tuan-tuan mufraqah, tuan-tuan berhabis BP kat dia, penat nak tegur. Contoh dia kan, kita semayang, dia jadi imam pun lambat. Contohnya lah, kita nak cepat, eloklah dia lupa pun. Jadi tuan-tuan biar kat dia, tuan-tuan berhabis. Boleh. Boleh bukan? Tak boleh, boleh. Tuan-tuan mufaraqah, tuan-tuan habiskan. Kecuali semayang Jumaat lah. Jumaat kita kena Mereka tuan-tuan dah dapat satu rakaat dengan imam rakaat kedua imam masalah, tuan-tuan berhabis. Tuan-tuan dah dapat Jumaat. Baik, kemudian jika makmum perempuan disunatkan tepuk tapak tangan kanan atas belakang tangan yang kiri, macam ni. Ni tangan kiri, macam tu. Kalau orang perempuan lah. Apa dia? Pasan kot. Tapi tengok kalau jauh tak payah tepuk lah. Kalau kita tahu tepuk tak dengar, jangan tepuk. Macam masjid negara tu kan, mau memang tak akan dengar dah. Jauh. Tapi kalau dekat-dekat kat rumah tu dengar. Kalau macam ni mungkin kalau ramai-ramai boleh jadi dengar, betul tak? Tapi kalau masjid besar tu, tu kuat tu. Kuat. Dengar lah tu. Boleh kot tu. Tapi kalau boleh yang lelaki lah tengok, betul tak? Kalau orang perempuan ni biasanya kalau kita semayang isteri kita, mak kita kan, kita salah dia tegur, boleh jadilah. Tapi dalam masjid ni mungkin agak sukar lah nak dengar. Ni kita tampak macam ni pun sakit kat tangan ni. Baik, kemudian tepukan hendaklah 1 kali atau 2 kali, jangan berturut-turut, dan jika berturut 3 kali batal semayang. Mesti nak ni 2 kali je. 1 2. Jangan dia kira ni apa ni? Turut-turut ni. Dia kira apa ni? Satu kan? Kedua ni. Satu kedua ni. Satu kedua. 1 2 2. Ni gerakan besar ni. 1 2 2. 1 2. Banyak tu. Banyak tu. 2 dah. Dia boleh, kalau nak boleh dalam berhenti Ustaz. Betul lah, berhenti Ustaz. Boleh lah. Cukup lah. Ni sebab ni gerak ni kira 1. Sebab ni anggota besar besar. Yang tak kira besar mana? Pergelangan, yang ni kira kecil. Yang ni kecil, yang ni lidah, telinga tu kecil. Yang ni besar. Baik. Gerakan ni dalam mazhab Syafi'i straight lah tuan-tuan . Dalam mazhab lain dia kira niat. Jadi tuan-tuan, orang perempuan ni tepuk 2 kali lah. Sekali dia tepuk, tak mau lagi sekali. Boleh lah. Cuma jangan berturut-turut. Baik, kemudian jadi nampak tak, kalau imam silap pada tempat dia, jangan kita ikut lah. Kita terus naik ke atas. Baik, kemudian
Tapi kalau imam, contohnya lah imam, dia sujud sekali je, dia turun sujud sekali, lepas tu duduk tahiyat akhir terus, ataupun sujud sekali, dia naik terus rakaat kedua, lupa nak duduk antara dua sujud, sekali sujudnya, boleh jadi tuan-tuan, sekali sujudnya, tak apa benda masalah dalam fikiran dia, sekali sujud naik atas terus. Macam mana? Ataupun dia sekali sujud lama, doa, lepas tu terus duduk tahiyat akhir, duduk antara dua sujud dia tinggal, sujud yang kedua dia tinggal. Kita macam mana? Bila kita duduk je belakang imam, kita dah dengar imam lama sangat tahiyat apa, duduk antara sujud tak payah lama. Tuan-tuan tak boleh tunggu imam duduk di antara sujud, tuan-tuan kena sujud. Kalau nak tunggu imam, tunggu dalam sujud. Boleh lah. Kalau nak tunggu imam lah. Betul nak tengok macam mana? Tengok dalam sujud. Subhanallah. Tengok dalam sujud. Subhanallah. Tak boleh tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok, dah kalau apa? Kalau tuan-tuan perasan awal, dia tak boleh duduk lama, duduk antara dua sujud. Dia tak boleh tunggu imam, dia duduk antara dua sujud, tak boleh tunggu imam dengan iktidal, tak boleh tunggu. Ni rukun pendek, dia boleh batal solat. Kalau duduk di antara dua sujud tu sampai menyamai panjangnya tahiyat awal, batal. Berdirinya iktidal tu panjangnya macam apa? Baca Fatihah, melainkan doa kunut lah, boleh batal semayang ni. Jadi nak tunggu imam dalam sujud. Yang paling senang kalau jadi kes lagu tu tuan-tuan buat apa? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk, tuan-tuan duduk juga, duduk tahiyat, duduk apa antara dua sujud, imam duduk tahiyat akhir, tuan-tuan tengok mana imam faham. Pasal imam tengok dia pun duduk. Tapi kalau tuan-tuan semua pakat sujud, imam tahu dia silap. Betul tak? Imam tahu dia silap. Tapi orang perempuan nak tepuk macam mana tu? Duduk macam ni kan? Tak boleh tepuk kot tu. Tak boleh dah tu. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak tunggu imam, tapi yang paling senangnya kalau kes lagu tu, tuan-tuan mufaraqah Mufaraqah tuan-tuan sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, bagi salam, pergi kat imam, lepas tu bagi tahu imam sembahyang sikit tak cukup ni. Imam kena qada balik Baik, kemudian soalan yang kena, apakah solat jenazah sama seperti solat fardu, ada muafiq dan ada masbuk? Ini penting tuan-tuan. Sembahyang jenazah, berapa ramai orang yang silap tuan-tuan waktu sembahyang jenazah, dia main lambat, dah takbir yang kedua, ketiga. Kan pernah kan? Saya tengok berapa ramai orang dia main lambat, dia sembahyang lambat, dia pergi ikut je imam lagu tu, mana boleh. Sembahyang jenazah, dia masuk takbir yang ketiga. Takbir pertama Fatihah, yang kedua selawat, yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu kan, yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu kan. Dia masuk masa takbir yang ketiga contoh, masa imam tengah baca Allahumma ighfir lahu. Tiba-tiba dia bagi salam dengan imam. Mana boleh, batal sembahyang. Dia malu, dia dah main lambat. Sebab solat jenazah selalu jadi macam tu. Pasal apa? Dia kata pukul 11, tapi kadang sebelum pukul 11. Sebab memang jenazah kena bersegera. Asri'u bil jenazah, Nabi sebut, bersegerakanlah pada jenazah. Kalau dia orang yang baik, fa khairun tuqaddimunah, dia memang dia nak cepat. Orang tu baik, dia memang nak cepat. Dia nak cepat masuk kubur. Kalau orang tu orang yang soleh, jaga semayang, tak buat dosa, memang orang yang baik. Bila dia mati, dia memang nak cepat-cepat masuk kubur. Tapi kalau dia orang yang jahat, kita dah melepaskan benda buruk daripada tengkuk kita. Dia orang jahat, nak simpan buat apa? Buang dalam kubur, biar kena hempuk dengan malaikat. Betul tak? Simpan buat apa? Cepat-cepat. Disunatkan bersegera. Jadi bila sebab tu kadang-kadang kalau sembahyang jenazah pukul 11, tuan-tuan jangan main pukul 11 tuan-tuan. Mainlah 10.50. Sebab kadang-kadang dah 10.55 orang dah tak ada. Dia tengok orang dah tak ada kan, dia perjalannya. Soalnya betul tak? Kata betul. Biasanya begitu kan. Memang macam tu pun, memang sepatut begitulah. Banyak orang tuan-tuan, dia main pukul 11, sembahyang pukul 11, pukul 11 main habis lah. Jangan macam tu, main lah awal. Dah tahu jenazah kita nak segera. Tak apalah main lambat. Kita main lambat, imam takbir yang ketiga. Kita buat apa? Kita angkat takbir macam biasa. Dia jawab dalam ni. Angkat takbir macam biasa. Imam tengah baca Allahumma ighfir lahu, kita angkat takbir, jangan Allahumma ighfir lahu. Kita angkat takbir Fatihah lah. Tak ada Nabi Fatihah, imam angkat takbir, kita angkat takbir sekali dengan imam. Fatihah imam tanggung. Jangan pulun juga, dia pulun juga. Tak payah pulun. Sama, imam tanggung Fatihah, bukan sembahyang kita je. Sembahyang jenazah pun imam tanggung. Jadi kita boleh baca sikit kan, kita main lambat, boleh baca sikit. Maliki yaumiddin, imam angkat takbir, ikut imam. Bila kita angkat takbir, imam baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Imam dah takbir keempat, kita bawa takbir yang kedua, kita selawat. Betul tak? Tapi tunggu dulu, bila imam bagi salam, kita sambung takbir.
Kita takbir yang ketiga pula, kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Lepas tu kita takbir yang keempat, Allahumma la ilaha illa kita bagi salam. Berapa ramai orang lambat masuk sembahyang jenazah, dia bagi salam dulu dengan imam. Kita tengok kan. Sembahyang jenazah macam mana? Mana takbir? Takbir tak ada batai. Takbir tu dikira satu rakaat. Sembahyang jenazah macam 4 rakaat. Satu takbir, satu rakaat. Rakaat yang pertama Fatihah, rakaat yang kedua selawat, rakaat yang ketiga Allahumma ighfir lahu, rakaat yang ketiga Allahumma la tahrimna ajrahu. Rakaat yang keempat. Baik, kita tengok. Ya, ada muafiq dan masbuk. Dalam solat jenazah takbirnya itu menepati rakaat. Saya sebut. Dalam solat fardu juga. Dalam erti kata lain, setiap takbir solat jenazah itu sama dengan rakaat dalam solat. Macam rakaat. Maka jika kemudian makmum daripada imamnya dengan satu takbir hingga masuk imam pada takbir yang lainnya, batallah solatnya jika tiada dengan uzur lambat. Dia takbir yang pertama Allah Akbar, tengah baca Fatihah. Imam takbir yang kedua. Tak apa lagi. Dia duduk habis Fatihah ni. Imam dah setengah selawat dah. Dia tak habis Fatihah, imam takbir yang ketiga, batal sembahyang dia. Kemudian batal sembahyang dia. Kemudian maka jika kemudian dengan uzur seperti terlupa, kalau ada uzur terlupa, lambat bacaan atau tidak mendengar takbir imam sehingga imam masuk pada takbir yang lain walaupun pada takbir yang keempat hingga salam, maka menurut jumhur fuqaha tidak batal solatnya, tetapi mengikut Al-Barizi dan Isnawi berpendapat batal solatnya. Tapi kalau terlupa, tak dengar, tersalah, dimaafkan. Sekalipun dia duduk rakaat takbir pertama, imam dah takbir keempat. Pasal apa? Tak dengar. Tapi bila dengar imam bagi salam, kita teruslah takbir kita yang kedua, ketiga dan keempat bagi salam. Kemudian soalan yang ketujuh, bagaimana keadaan makmum masbuk dalam solat jenazah ni? Macam mana masbuk waktu sembahyang jenazah tu? Seorang makmum yang masbuk adalah ia membaca Fatihah kemudian daripada takbiratul ihram masuk baca Fatihah. Tak kira lah imam takbir yang kedua, ketiga, keempat, kita masuk baca Fatihah. Boleh walaupun imam berada pada takbir yang lain. Namun begitu, jika imam takbir sebelum makmum itu membaca Fatihah, maka hendaklah ia mengikut imam pada takbir dan gugurlah Fatihah daripadanya. Baik. Makna dia kalau dia masuk, kita masuk. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Baru nak baca Fatihah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Imam takbir. Kita takbir dengan imam. Habis tu Fatihah macam mana? Imam tanggung. Contoh imam tengah takbir yang ketiga, contoh. Pendek kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia baca pendek je. Patutnya panjangnya wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa qsil bil ma'i wasalji wal barak. Dia baca pendek je. Pendek cukup tadi tu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita baru angkat takbir, Allahu Akbar. Bismillah. Baru nak baca bismillah ni. Imam angkat takbir yang keempat. Dia pindah daripada yang ketiga ke yang keempat. Ataupun kita masuk lambat. Imam dah nak habis dah doa tu. Faham tak tu? Masa takbir yang ketiga tu imam dah nak habis dah doa tu, kita baru masuk. Angkat takbir baru nak bismillah, imam takbir yang keempat. Tak payah nak baca Fatihah, terus takbir yang keempat. Fatihah mana? Imam tanggung. Masa imam berada pada takbir yang keempat, kita takbir yang kedua. Betul tak? Kita selawat. Imam bagi salam, kita tambah takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu. Habis baca, kita tambah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu. Kita bagi salam, habis. Boleh tak? Baik. Faham abang? Tak faham? Faham? Macam tak faham? Nampak tak faham tapi faham. Okey, baik, tak apa. Baik. Kemudian hendaklah ia sempurnakan solatnya dengan takbir dan bacaan-bacaan itu selepas imam beri salam. Macam saya sebut tadi lah. Oleh yang demikian, jika imam bertakbir dan makmum masbuk sedang membaca Fatihah, maka wajib ia bertakbir mengikut imam dan tinggalkan bacaan Fatihah yang baki itu jika ia tidak sibuk dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebaliknya, jika ia membaca ta'awuz, maka wajib ia menambah bacaan Fatihah sekadar ta'awuz. Makna dia baca, jangan sembahyang jenazah tak perlulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuai dengan bismillah. Doa iftitah pun tak sunat Sebab apa? Sebab dia nak segera. Yang sunat kalau sembahyang jenazah ghaib tak apa. Sembahyang jenazah ghaib sunat baca doa iftitah. Pasal dia tak segera. Tuan-tuan pergi sembahyang atas kubur kan, kawan dah meninggal ada ke bumi, kita balik sebulan kita pergi sembahyang jenazah atas kubur ni boleh je. Tuan-tuan nak baca doa iftitah pun boleh. Sebab masa tu tak payah segera, dia dah tanam dia pun. Dia disebut lepas ni. A'udzubillah ni kalau boleh kita, kalau kita baca Fatihah tu kita sibuk dengan a'udzubillah, jadi kita kena tambah Fatihah sekadar a'udzubillah.
Ini kaul yang muktamad lah. Ada lagi satu kaul kata tak perlu. Kalau kita tak sempat habiskan Fatihah, walaupun tadi kita baca auzubillah kan doa iftitah, setengah kaul kata tak apa, ikut saja imam. Ada dua pandangan. Tapi yang kuat inilah, dia suruh kita baca Fatihah kadar auzubillah. Sebab auzubillah tak disunatkan pun baca dalam solat jenazah. Doa iftitah pun sama, tak disunatkan, bukan pada tempat dia. Sembahyang jenazah ghaib tak apa, sebab mayat di tempat lain, dah dikebumikan dah. Macam MH370 kan, MH17 ke tu nak sembahyang jenazah ghaib, nak orang daripada sembahyang dah kan, nama dah 4 lepas kejadian 4 tahun tu. Jadi sunat baca doa iftitah dan auzubillah. Baik, kemudian disunatkan jangan mengangkat jenazah sehingga makmum masbuk menyelesaikan solatnya. Jangan angkat dah, tunggu makmum masbuk habis dulu. Tapi di Malaysia jangan, tuan-tuan jangan risau, di Malaysia ni memang takkan angkat. Sebab kita lama baca Fatihah apa semua. Apa benda yang kamu saksi atas ini jenazah, panjang tuan-tuan. Apa yang kamu katakan benda ini jenazah, panjang. Memang masbuk, tuan-tuan, masbuk berapa rakaat pun habis tuan-tuan. Tapi yang cepat ni di Mekah. Mekah tuan-tuan nak cepat kan, cepat dia memang ikut hadis sungguh. Kawan saya dia sembahyang, dia ikut Mekah tuan-tuan, jadi imam ikut Mekah. Habis ya tuan-tuan, memang doa pun pendek, terus angkat jalan. Orang marah tuan-tuan kalau buat Malaysia, orang marah pasal itu bukan budaya di Malaysia lah. Dia buat macam di Mekah tu. Lepas habis salam, doa pendek, terus angkat jalan terus. Kalau kita tuan-tuan, nanti dulu doa panjang, betul tak kan? Bagi saya biar sedang-sedang lah, jangan panjang sangat. Ada setengah orang jalan kaki sikit, Al-Fatihah Al-Fatihah. Penat orang. Itu teruk sangat. Senang-senang tuan-tuan. Kita raikan kedua-duanya. Tapi kita kena ingat, memang sunat yang dalam keranda tu dia nak cepat. Kalau dia orang baik, dia tak mau tuan-tuan duk ada stesen pula kan. Dia tak mau benda tu. Sebab orang ni dia bukan perlu, kalau dia baik dia tak perlu sangat pun pada kita punya tahlil apa semua ni. Itu untuk kecantikan, untuk dia perhiasan je lah. Kalau orang yang betul-betul baik ni, orang yang beriman, beramal soleh ni, dia memadai dengan amalan ni. Dia memang nak pergi dah. Cuma kita buat tahlil untuk hiasi dia je lah. Bila nak buat tahlil, dia meninggal itu buat lah 40 hari, 50 hari, buat lah tu. Tapi masa duduk cepat-cepat, masa bawa tu, Nabi suruh asri'u bil janazah. Ini ijma' ulama', memang sunat segera kan. Jadi tuan-tuan lepas habis je semayang, kalau boleh lah tuan-tuan terus dengan Al-Fatihah. Lepas tu tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan baca doa. Doa pun kita baca, doa jangan tak baca doa. Lepas tu kita nak saksi tu boleh lah. Sat kan? Apa yang kamu kata pada jenazah, katalah senang tuan-tuan. Kata tu macam doa lah. Nah, kalau saksi ni kena betul. Apa yang kamu kata pada ini jenazah. Begitulah. Kecuali kita tahu dia orang baik. Kita tahu dia orang baik, sebutlah. Sebab kita tahu dia orang baik, tu kita kata apa yang kamu saksi. Bila sebut saksi kena jujur. Kalau ustaz Ismail kamu, dia tak bagi sebut. Ustaz Ismail kamu dia tak galakkan sebut. Sebab sahabat Nabi ketika mana lalu jenazah, sahabat Nabi kata dia baik. Sahabat Nabi dia kata baik dia ni. Nabi kata apa? Wajabat 3 kali Nabi sebut. Pastilah baginya, pastilah baginya, pastilah baginya. Pelik sahabat. Lalu pula jenazahnya lain, maka sahabat sebut benda yang kurang senang pada dia. Jenazah ni bukan orang yang baik, orang yang masalah. Nabi sebut wajabat. Pastilah. Sahabat tanya apa benda tu? Yang tadi kamu mengatakan dia baik, pastilah bagi dia syurga. Yang tadi kamu mengatakan dia kurang baik, wajiblah bagi dia neraka. Kemudian Nabi kata, antum syuhadaullahi fil ard, kamu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Saksi ni dia kena jujur, betul tak? Nampak kawan tu mencuri, kata dia mencuri, itu baru saksi. Nampak dia buat salah, kena kata salah, itu saksi. Saksi ni dia tak boleh tipu. Sahabat macam tu. Tapi takkanlah tuan-tuan bila sembahyang jenazah, tuan-tuan tahu dia tu jahat. Sembahyang tak, curi sawit, apa lagi curi baju orang. Betul tak kan? Hutang tak bayar. Kita dah tahu perangai hantu dia ni. Ini hantu. Takkanlah kita nak tanya apa yang kamu saksi atas ini jenazah. Jin afraid kita. Kita tak sebut tuan-tuan. Kita kata jahat ke? Kita takkan sebut jahat, buruk tak? Kita tak sampai hati. Jadi kalau saya tak kenal, saya diam saja. Kalau dia kata apa yang kita kata pada jenazah, saya doakan kebaikan mereka. Atau apa yang kita doakan itu bagus. Apa yang kamu doakan bagi jenazah baik, tak apalah, kita doakan untuk dia, bukan saksi. Saksi kena jujur.
Sebab tu saya bagi tuan-tuan apa yang kamu doakan. Kalau tuan-tuan nak guna saksi boleh. Orang betul-betul baik, tak apa. Contoh, saya kenal Abang Helmi ni baik. Contoh saya sembahyang jenazah Abang Helmi. Contoh lah. Kok abang pergi dulu. Kok saya meninggal dulu. Ni contoh. Saya kenal Abang Helmi baik. Saya akan sebut benda tu. Apa yang kamu saksi atas dia jenazah. Pasti kita tahu dia orang yang baik. Dia orang yang solat. Orang yang mengaji. Dan kita akan sebut jujur. Orang yang baik kita saksi. Tapi kalau orang yang kita tak tahu, susah lah. Nak saksi tak tahu. Tak tahu. Apa yang kamu saksi atas jenazah? Tak tahu. Saksi kena tahu. Sebab tu saya suka kalau ada orang apa yang kamu doa atas jenazah. Baik. Boleh lah. Tapi tuan-tuan percayalah, yang kita tahlil ke, kita sebut macam-macam doa ke, semua itu bergantung pada amalan dia. Sebab dalam Quran sebut, yang selamat di akhirat orang yang beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh. Ni kalau dia pun tak beriman, tak beramal soleh, berapa ramai tuan-tuan datuk-datuk nanti yang kaya-kaya hidup kat dunia dengan araknya, bukanlah semua tapi ada, dengan judinya, dengan berzina, macam-macam maksiat. Dia dah spare dah duit dia. Untuk apa? Aku mati lagi lah, ni buat masjid ni untuk aku, buat ni untuk aku, ni buat tahlil untuk aku. Satu hari hang tak beramal. Benda ni tak ada kesan tuan-tuan, takkan jadi macam ni. Sejak bila kita duit banyak, kita boleh upah sana sini, lepas tu kita hidup dengan maksiat? Ada tuan-tuan, Tan Sri datuk-datuk yang buat perangai lagu tu, hidup dengan geluman dengan maksiat. Pasal apa? Duit dah standby dah. Dah panggil beberapa orang budak tahfiz nak baca Quran hantar kubur ni. Sedangkan dalam Quran sebut yang selamat orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita tak beriman, tak beramal soleh, yang orang duk buat saksi apa semua tak sampai kat kita. Hatta ulama sebut, kalau tak, orang yang tak semayang, tahlil tak sampai pada dia, doa tak sampai pada dia, kalau dia tak semayang. Tak semayang ni bukan kata pahala dia buat saja tak buat, pahala orang nak bagi pun tak dapat. Jangan kata pahala orang nak bagi, pahala dia, orang tak semayang kalau puasa tuan, macam mana nak dapat? Nak tampung mana pahala tu? Dia puasa tak semayang, nak tampung macam mana? Rajin sedekah, rajin buat macam-macam kebaikan, tapi tak semayang, dia tak ada bekas nak tampung. Pahala dia hilang lagu tu je. Ini dah lah tak semayang, orang nak tolong bagi dia pahala. Macam mana? Pahala sendiri pun tak dapat nak tampung. Jadi tahlil ke apa semua kita buat ya tuan-tuan. Kita buat, tapi kena ingat, mana-mana orang kena ingat, jangan jadikan tahlil, talqin, baca Quran atas kubur menjadi alasan nak hidup dengan maksiat. Dia tak taat pada Allah. Yang tu hanya hias ya tuan-tuan. Sikit-sikit tu bolehlah tolong-tolong tuan-tuan. Baik, kemudian mana ni? Maka baik, kerana barang siapa solat jenazah dan bertakbiratul ihram sebelum jenazah diangkat, maka tidak batal solatnya. Tak apalah. Dia semayang belum angkat jenazah, tak batal semayang ni. Jika diangkat jenazah selepas itu walaupun jauh dan berpaling daripada kiblat. Tapi kalau angkat, dia dah angkat takbiratul ihram dah, Allahu akbar, orang angkat jenazah, sah juga. Sekalipun jauh. Namun begitu jika bertakbiratul ihram selepas diangkat jenazah, dia angkat takbir, masa dia nak angkat tu orang dah angkat jenazah dah. Tengah orang angkat jenazah baru dia angkat takbir. Yang ni dia sebut apa? Kita tengok. Dan dibawa pergi ke perkuburan, maka disyaratkan sah solatnya itu tidak jauh melebihi 300 hasta. Antara dia dengan apa? Dengan jenazah tu tak jauh 300 hasta. 300 hasta ni berapa kaki tau? Saya pernah kira dalam jauh hampir 100 meter kot. Jauh tuan-tuan. Jauh. 300 hasta ni lebih kurang 100 meter kot. Tapi jauh lah. Betul tak? Lebih kurang lah. Jauh agak lah. Kemudian sebaliknya jika jauh atau berpaling pada kiblat sebelum salam niscaya batal lah. Berpaling pada kiblat maksud jenazah. Jangan jenazah tu berpaling pada kiblat. Soalnya orang angkat. Kalau dah berpaling pada kiblat tak boleh lah. Tapi di Malaysia benda ni tak jadi tuan-tuan. Sebab kita memang apa? Memang panjang lah tuan-tuan. Kita di masa tu kita panjang. Baik. Jadi tuan-tuan kalau ada jenazah kita buat sederhana saja. Lepas doa, tuan-tuan nak sebut doa pada jenazah ke, saksi ke. Lepas pada tu terus bawa terus ke kubur. Baik, kemudian yang ke-8. Apa hukum dalam solat jenazah makmum masbuk membaca doa iftitah hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihah? Ni kadang-kadang tersilap tuan-tuan. Makmum baca doa iftitah, ataupun ada kes imam baca doa iftitah tuan-tuan. Bagus sangat imam baca doa iftitah. Kita duduk belakang dengar, ada doa iftitah pula dengan jenazah. Baik.
Jika makmum masbuk membaca doa iftitah hingga ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dan imam mengangkat takbir yang kedua, batallah solatnya. Batal. Sebab solat doa iftitah, kerana doa iftitah tidak disunatkan pada solat jenazah, sebab solat jenazah hendaklah diringankan dan menyegerakan pengkebumian jenazah itu digalakkan oleh syarak. Nampak? Baik, jadi tak disunatkan baca doa iftitah, tak disunatkan. Kalau baca juga imam angkat takbir yang lain, kita tak dah habis Fatihah, batallah sembahyang kita. Boleh nah. Sebab tu kalau tuan-tuan terbaca, teringat salah ni, terus baca Fatihah. Nah, itu tak apalah, tuan-tuan terlupa. Ini kalau sengaja. Nah, sengaja. Baik, kemudian soalan yang ke-9. Bolehkah membaca doa iftitah dalam solat ke atas mayat gaib? Ni saya sebut tadi tu. Kalau sembahyang jenazah yang ada depan kita, tak sunat pasal kita nak cepat tanam dia. Tapi kalau sembahyang jenazah gaib, yang gaib ni boleh atas kubur. Tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur, kawan tuan-tuan di Padang Alam meninggal. Tuan-tuan balik, tuan-tuan pergi kubur dia. Sembahyang atas kubur boleh. Sembahyang jenazah gaib boleh tu, sembahyang atas kubur ni. Sembahyang ngadap ni lah. Kan kubur ngadap kiblat lah. Bukan menghadap dia, ngadap kiblat. Tapi di atas kubur ni. Sembahyang menghadap kiblat. Bukan menghadap dia kan tengok kiblat. Bukan menghadap dia, menghadap ke kiblat. Bayang. Yang ni sunat, yang ni dia tengok dia sebut, dia kata apa? Jika seorang itu solat ke atas mayat gaib, maka disunatkan ia membaca doa iftitah, kerana doa iftitah tidak disyaratkan pada solat jenazah yang hadir, sahaja disebabkan sunat segera dengannya. Sedangkan solat gaib dan juga solat mayat yang telah dikebumikan, solat mayat atas kubur, tidak lagi dituntut bersegera, bahkan boleh solat dan berdoa yang panjang boleh. Tuan-tuan nak doa ke nak apa atas kubur boleh. Lagi panjang lagi bagus. Lagi panjang pasal apa? Dia dah dikebumikan. Nah. Baik, kemudian tapi sembahyang jenazah gaib ni panjang lah. Ada ulama kata sembahyang jenazah gaib ni orang yang apa? Orang yang mana tidak ada orang urus, macam Najasyi kan, dia meninggal di tempat orang kafir urus dengan cara Kristian, maka apa? Sahabat Nabi dengan Nabi sembahyang jenazah gaib yang pertama untuk Najasyi, sebab tak ada orang urus. Ada pandangan kata tak apa, orang yang kita tak boleh pergi jenazah dia, sunat kita sembahyang. Macam ulama-ulama yang besar-besar kan, kita tak dapat nak pergi sembahyang jenazah dia, sunat kita sembahyang jenazah gaib. Baik, kemudian sembahyang jenazah gaib ni lama pun tak apa, boleh je kita solat. Cumanya pastikan setelah dia dikebumikan lah. Ni kalau dia pun tak bagi mandi lagi, tak sembahyang, tak boleh sembahyang. Sembahyang jenazah gaib mesti kan dia, sebab nak sembahyang jenazah ni mesti apa? Dia dah apa? Mandi, betul tak? Lepas mandi kafan, betul tak? Baru sembahyang. Lepas sembahyang baru kebumi. Maknanya kalau tak mandi lagi, tak kafan, mana boleh sembahyang? Tak sah. Sembahyang jenazah boleh je sembahyang. Cuma ada je ulama yang letak kahad, ada, bukan tak ada ulama letak kahad, takat mana ada. Tapi biar kebiasaannya, selagi mana kita nak sembahyang boleh je kita sembahyang. Ada setengah ulama letak dalam 3 hari, ada yang letak dalam, ada jangka masa lah. Saya tak apa ingat tuan-tuan. Ada ulama yang letak jangka masa. Baik, kalau sembahyang atas kubur ni lama-lama pun tak apa. Macam Nabi SAW, ada seorang perempuan yang mana berkulit hitam, dia cuci masjid Nabi. Cuci masjid Nabi, kemudian dia tak ada, lama Nabi cari dia. Bila Nabi cari dia tak ada, Nabi tanya kat para sahabat, mana dia? Maka sahabat kata dia dah meninggal dunia. Maka Nabi sangat sedih pasal seolah-olah sahabat tidak apa? Tidak pandang sangatlah pada perempuan ni. Maka Nabi pergi di kubur dia dan Nabi solat di atas kubur dia. Sebab saya tengok tuan-tuan, saya tak ingat. Buka kitab tak? Taqrirat as-sadidah. Tengok kitab. Tuan-tuan kalau tengok banyak isu-isu dalam mazhab Syafi'i, sama ada Furu'ul Masail ataupun kitab moden dia, Taqrirat as-sadidah.
Ni kitab yang cukup baik, ulama Yaman tulis. Di banyak perbahasan-perbahasan yang cukup rinci dan mendalam dalam mazhab Syafi'i. Penulis dia pun masih hidup lagi. Ya, 3 hari betul. 3 hari saya sebut ni. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, solat jenazah ghaib itu boleh dilakukan bermula pada saat berita kematian dan berlanjutan selama 3 hari. Ini kerana 3 hari itu adalah tempoh bertakziah menurut yang maklum dari kitab-kitab fiqh. Namun pendapat muktamad adalah harus solat jenazah ghaib selama mana beliau adalah ahli solat ketika mana kematian berlaku. Nampak? Tu saya tak ingat tu, ada 2 pandangan. Antara solat jenazah ialah solat jenazah ghaib dilakukan di negeri yang berlainan dengan keberadaan mayat. Jauh lah. Solat jenazah ghaib tersebut dilaksanakan setelah dimandikan mayat. Saya sebut tadi tu. Kena bagi mandi, tidak boleh. Boleh? Ni kita sembahyang jenazah ghaib pasal apa? Mayat ada kat situ. Malas habis sembahyang kat rumah. Tak boleh. Kita boleh pergi. Boleh lah. Boleh. Kaifat solat jenazah ghaib sama dengan solat jenazah biasa. Bertakbiratul ihram sama. Contoh lafaz niat saja aku solat ke atas mayat ini fardu kerana Allah Ta'ala. Setelah takbir letak kedua tangan di atas dada macam biasa. Ya, niat saja. Setelah selesai baca Al-Fatihah bertakbir pula kedua sambil mengangkat kedua tangan macam biasa, macam takbir biasa. Kesimpulannya, solat jenazah ghaib boleh dilakukan bila-bila masa setelah jenazah dimandikan. Syarat juga mestilah solat jenazah itu dilakukan di negeri yang lain daripada tempat jenazah itu berada. Negeri yang lain, jauh lah. Manakala pelaksanaan solat tersebut sama seperti solat jenazah biasa yang dilaksanakan dengan cara berdiri tanpa rokok, sujud. Boleh tak apa? Itulah 3 hari. Sebagian ulama kata 3 hari. Sebagian ulama kata bila pun boleh lah. Yang penting masa kematian itu dia orang yang boleh solat. Tak apa tuan-tuan, saya teruskan. Kemudian mana ni? Kita berhenti pada soalan mana ni? Kita baca satu lagi boleh? 9 soalan 10 kan? Soalan 10 kita baca. Di manakah imam akan berdiri pada solat jenazah? Disunatkan imam dan juga munfarid, orang seorang sahaja, berdiri berbetulan kepala mayat jika mayat itu lelaki dan berbetulan pinggang jika mayat perempuan itu perempuan ataupun unsa. Semayang imam nak duduk mana? Kalau imam duduk kat kepala, jenazah tu lelaki. Kalau imam tu duduk kat pinggang dia, jenazah tu perempuan. Dan di Malaysia biasanya kepala belah mana? Nanti disebut sini tuan-tuan. Belah mana? Kan lain kan? Kalau lelaki belah mana kepala? Kiri. Tidak. Perempuan belah kanan. Itu pengamalan di Malaysia lah. Kalau ikut sebagai ulama tak, lelaki perempuan semua kepala belah kanan. Tapi biasalah di Malaysia buat macam tu lah. Lelaki kepala belah kiri dan imam sembahyang berbetulan di kepala dia. Kalau perempuan kepala belah kanan imam, ni kanan imam lah. Imam ni kiri imam. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang buat apa, lelaki perempuan belah kanan, tak apa, betul. Boleh saja. Tapi biasa di Malaysia nya begitulah. Saya tengok pun memang begitulah amalan di Malaysia. Baik, kemudian soalan 11. Ketika solat jenazah, di mana sepatutnya kepala mayat diletakkan? Ni tadi. Sebelah kanan atau kiri, apakah sama saja di antara lelaki dan perempuan? Sunat diletakkan kepala mayat lelaki pada pihak kiri imam, sementara mayat perempuan dan khunsa pula disunatkan diletakkan pada pihak kanan imam, kecuali mayat itu disemayangkan bersebelahan kubur Nabi SAW di Masjid Madinah, maka kepala mayat perempuan dan khunsa adalah diletakkan sebelah kiri imam dan kepala di sebelah kubur Nabi. Ini kerana dia beradab dengan baginda. Macam ni. Ni kubur Nabi, semayang tepi ni. Kepala kena letak belah kiri lah. Kalau letak belah kanan, kaki dia bagi ke Nabi. Faham lah? Tapi jangan berangan lah dapat solat di situ tuan-tuan. Bila tahu ni ya tuan-tuan, nak masuk pun susah. Ini hukum je lah. Kita cerita hukum. Semayang ni kubur Nabi, di semayang tepi ni. Kepala dia mesti menghadap ke kubur Nabi. Jangan kepala di sini, kaki dia bagi kubur Nabi. Tidak beradab dengan Nabi SAW. Mana lebih afdal, solat berjemaah di belakang imam yang fasik atau solat seorang diri tanpa berjemaah? Menurut pendapat yang sahih, berjemaah di belakangnya adalah afdal daripada solat seorang diri. Imam tu teruk, panggil hudu, nak sembahyang seorang ke sembahyang belakang dia? Pendapat yang asah, pendapat yang lebih kuat, sembahyang belakang dia lah. Ada pandangan yang kuat juga, jangan sembahyang belakang dia. Ada 2 pandangan. Boleh lah. Ada 2 pandangan lah di sini. Tapi yang asahnya berjemaah itu lebih afdal daripada kita sembahyang seorang-seorang. Baik. Boleh ni ke macam mana ni? Jangan. Satu lagi boleh? Satu lagi tu. Apa hukum sekiranya terdapat pada kain imam najis yang dapat dilihat oleh orang yang berhampiran dengannya? Adakah batal solat orang yang hampir dengan imam? Bagaimanakah orang yang solat yang jauh daripada imam? Orang yang dekat imam nampak dekat kain imam ada najis?
Macam mana nak buat? Setelah dimaklumkan bahawa imam ada najis, maka batallah solat semua para makmum, tidak kira sama ada jauh ataupun dekat. Bila maklum habis. Sebab tu kalau imam seorang je sedang, tak payah bagi tahu orang. Qadha seorang-seorang. Boleh lah. Sudah. Tapi kalau lepas habis sembahyang ada makmum kata, najis kat imam ni. Ambil mikrofon. Imam dia najis ya. Pakai semua kena sembahyang. Boleh ya. Bila dah maklum semua kena. Sebab tu saya kata benda-benda ni tak perlu maklum pun sebenarnya. Mubtada'an dia tak tahu sudah. Mubtada'an dia tak tahu sudah, selesai. Dia tak tahu sudah. Urusan kita lah. Kita seorang je tahu. Lepas imam, lepas habis sembahyang tengok bawah apa, tapak kaki dia ada tai ke najis kan. Tak perlulah call semua ni, maklum dalam grup, tolong bawah ni ulang balik semua sembahyang. Tak payahlah. Dia pun bukan tahu. Boleh lah. Dia pun bukan tahu pun. Tapi kalau dah dimaklum, semua pakat tengok, semua kena qadha. Ni kalau semua pakat dah balik dah, ada yang percaya, ada yang tak percaya, sunat je lah nak qadha. Tapi kalau kita ada di situ kan, kita ada di situ dan memang nampak sungguh ada najis, kita kena qadha. Sebab sembahyang tadi batal, semua batal. Baik. Kemudian apabila imam satu lagi tuan, apabila imam berdehem-dehem dan didengari oleh yang hampir dengannya, ternyata dua huruf tetapi tidak didengari oleh orang yang jauh, adakah batal solat imam yang hampir? Dia tahu ehem. Dia dua huruf batal nama Syafi'i, kecuali dia nak baca Fatihah. Fatihah wajib. Surah tak diberi keuzuran. Sebab tu kalau kena berdehem juga, lebih baik dia rokok lah. Dia rokok lah. Sebab surah sunat. Jadi ehem ni dua huruf tu. Dua huruf ni apa? Apa? Kan panjang kan? Bunyi dua huruf. Tidak, dia tak bunyi, dia ada vokal tu, dua huruf lah tu. Berdehemnya dua huruf lah. Jadi kalau dia sebab sakit ke apa, memang terdesak tu tak apa. Ni kalau bukan benda yang perlu, macam bacaan sunat, dia baca panjang, lepas tu dia duduk berdehem-dehem. Oh tak. Kalau dia terpaksa berdehem bila nak baca panjang, lebih baik dia apa? Rokok saja. Baik. Manakala nyata dua huruf tanpa uzur syar'i dan diketahui dengan sengaja, maka batallah solat para makmum yang dekat maupun jauh, sekiranya mereka berusaha mengikutnya dan tiada niat memperakah pada ketika itu. Nampak? Kalau nyata jelah batal. Kalau dia tak mufarakah. Sebab tu bila dah tahu batal sembahyang imam, mufarakah. Jangan ikut. Dah tahu sembahyang imam batal, pergi ikut. Imam batal, kita batal. Boleh nak? Imam batal, kita pun batal. Dua-dua batal. Tapi kalau kita tak nyata, aku tak nyata kot. Tentu pulang. Siapa yang dengar nyata, dia qadha balik, batal. Siapa yang dia rasa tak nyata, dia pegangkan keyakinan dia. Boleh nak? Tapi kalau dah memang imam pun mengaku, diakui dan kita pun yakin sungguh, memang kita pun batal, kena ulang balik sembahyang. Habis tuan. Akan datang kita sambung yang soalan ke-15. Soalan yang ke-15. Ada soalan tuan? Sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit tak apa. Dia dimaafkan. Sikit-sikit je tak apa. Tapi kalau teruk sangat, batal. Betul, kalau teruk sangat batal. Tapi kalau setakat sikit-sikit macam ni kan, tabiat dia tak apa. Kepala ni anggota besar ni, bukan anggota kecil. Besar. Sikit-sikit dimaafkan. Tapi kalau teruk sangat, memang batal lah. Sampai macam ni, pusing. Batal lah. Tapi kalau dah tabiat kan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sikit-sikit je. Sikit-sikit, itu dimaafkan. Macam bergetar. Tak bergetar kan? Tangan ni bergetar. Ni anggota besar, habis getar. Tak batal. Parkinson ke apa kan, tak betul. Ada setengah orang dia tak biar. Saya ada satu imam tu dia baca, tapi saya risau batal pasal dia baca. Dia baca masa dia tarik tu, dia macam ni. Saya nampak kepala dia, saya sembahyang, saya tengok kepala dia. Bukan saja nak tengok, sebab teruk sangat. Imam tua lah, dia baca memang macam ni. Masa dia tengah tarik sedap tu, macam ni tu. Mungkin sedap sangat lagu dia tu, dia mungkin nahawan ke apa ke, dia punya tarik. Janganlah macam tu. Dia kena setakat sikit tu tak apa. Dimaafkan pada huruf. Sikit ni pada huruf. Kita tengok sikit-sikit berak tak apa. Tapi kalau dah sampai macam ni, saya ingat luar biasa tu. Batal.
Yang tu kena apa? Bubuh gad-gad. Tak dengar. Jadi kena sama juga yang suka ni bagi salam. Sikit sudah. Ni bagi salam sampai apa? Oh ni. Ni, dada ni. Dada mana boleh lari pada kiblat? Kenapa buat macam ni? Itulah. Tak ada kepala muka ni. Dada tak boleh. Jangan ni. Ni buat apa? tak, jangan. Takut ni lari. Ni lari ni. Dada ni lari daripada kiblat. Jadi muka aja Nabi paling sunat paling muka, bukan dada. Mungkin dia nak letup kot macam tu kan. dia cukup saja macam ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni sunat sampai makmum nampak pipi kita. Assalamualaikum. Saya tak tahu yang sampai macam ni. Yang tu pelik lah tuan-tuan. Itu kita kata kadang-kadang kita suka, setengah orang dia suka apa? Berlebih-lebihan. Angkat takbir mudah. Berapa ramai orang angkat takbir macam ni. Macam ni. Ada orang angkat takbir ci. Macam robot tu. Ci. Ada yang macam robot. Macam robot saya tengok dia. Tak ada lah agama macam tu. Suka mereka-reka tuan-tuan. Nabi yang selalu macam ni lah. Allah. Macam mana? Kita duduk. Kita tetap duduk. Lepas tu kita tegur subhanallah. Tengok 3 kali dia tak turun. Kita ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kita mufaraqah, kita bagi salam. Mesti mufaraqah nah, jangan tak mufaraqah. Kita bagi salam, tak mufaraqah batal. Mufaraqah ni aku keluar pada jemaah macam itulah. Aku keluar pada jemaah. Senang macam itulah, senang katanya. Aku keluar pada jemaah. Tak perlulah sahaja aku keluar pada jemaah 2 rakaat kerana Allah Taala. Aku keluar pada jemaah itu saja. Dalam hati ni aku keluar pada jemaah. Itu senang. Itu mufaraqah. Keluar pada jemaah, tuan-tuan niat dalam hati aku keluar pada jemaah, tuan-tuan pun bagi salam. Lepas habis baca apa? Tahiyat akhir, tuan-tuan bagi salam, tuan-tuan pun baliklah. Kalau nak bagus sikitlah, pahala lebih, tunggu imam. Imam duduk diri, kita tunggu. Imam mayam apa semua, imam duduk tahiyat akhir. Itu biasanya imam akan sujud sahwi, kita ikut dia sekali. Lepas tu sama boleh Tapi saya rasa lebih baik, memang itu lebih baik. Tapi susah sikit, takut imam apa? Imam lupa. Dia pergi tambah satu lagi, tuan-tuan tunggu lagi. Ya. Kalau kita perasan, memang kita yakin sungguh, memang ini lebih, terus turun. Ya. Yang tak mau turun tu pasal apa? Dia rasa tak cukup begini. Betul tak? Tak cukup lagi ni. Tapi jangan pula kita malu kan. Kita dah naik, malu nak turun lah. Habis lah. Jangan. Tuan-tuan bila dah yakin, ni memang apa? Dah terlebih. Terus turun tahiyat akhir. Sebab semua benda tu tak dikira. Dia dikira kerana terlupa sahaja. Bila kita dah yakin itu kerana tambahan kosong saja, terus turun. Walaupun dah nak habis Fatihah, turun saja. Boleh? Tak ada soalan lain? Tak ada guna. Semua faham. Kalau Masjid Abang ada soalan. Masjid Abang tak ada. Masjid Abang ada soalan. Kalau Masjid Abang. Macam mana? Sunat sujud. Sunat sujud. Tak sujud pun tak apa. Sunat sujud sahwi. Boleh nah. Dan makmum kalau tunggu imam sujud kena sujud. Kita tak tahu imam salah apa, dia sujud. Sujud saja sahwi. Sujud sahwi ni kena ikut je imam. Kita sembahyang elok dengan imam 4 rakaat, tiba-tiba imam sujud sahwi. Ikut saja. Boleh jadi imam dia ada syak. Dia boleh syak kadang-kadang, lepas tu baru dia teringat. Sunat sujud sahwi juga. Walaupun tak salah, dia syak tiba-tiba teringat. Sebagai ulama kata kerana syak itu sunat juga sujud sahwi. Kita tak rasa tak ada apa pun, imam sujud saja. Kalau tak mau sujud, wajib niat mufaraqah. Kalau tak ada niat mufaraqah, batal sembahyang. Boleh nah? Boleh jadi ke imam tu lupa apa? Kita sembahyang subuh dengan imam sujud sahwi, ikut saja. Boleh jadi imam lupa apa? Dia lupa selawat dalam doa kunut. Doa kunut punya selawat itu sunat apa? Betul tak?
Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Dia lupa, dia baca doa qunut nazilah, lupa selawat belakang. Sunat sujud sawi. Kita pula tak dengar pasal selawat baca pelan-pelan. Jadi imam sujud sawi ikut saja. Bila jadi ada benda yang dia tertinggal sunat abad. Sama juga selawat dalam tahiyat awal tu. Tahiyat awal misalnya Allahumma salli ala sunat abad. Dia tertinggal selawat tu. Kita tak tahu dia baca pelan. Jadi bila dia sujud sawi ikut saja. Adalah benda yang tak kena tu. Kalau tak mau ikut sujud sawi dengan imam, wajib niat mufaqah. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Kita bertemu pada masa akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana ba'da tafarraqa ma'asuma la taj'al min syaqiyya wa la mahmuma wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.